Okey, yang dihormati Dr. Zulkifli bin Hussein, Elias Ma'asan, Ketua Penolong Pengarah Unit Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling, Bahagian Pendidikan Menengah MARA. Yang dikasihi moderator kita pada pagi ini iaitu Muhammad Ibrahim bin Kadir atau lebih mesra dipanggil Baim, Ansara MRSM Taiping, okey. SPM 2007. So bersama awak hari ini Abang Baim dan Dr. Zulkifli. Juga bersama cikgu juga adalah rakan baik cikgu, Cikgu Aisyah daripada MRSM Taiping. Okey. So cikgu akan serahkan kepada Abang Baim untuk moderator kita pagi ini. So cikgu harap awak dapat beri perhatian dan kita sama-sama mengambil yang terbaik untuk hari ini. Okey, silakan Abang Baim. InsyaAllah baik. Terima kasih kepada Cikgu Nuraim sebab sudi menjemput saya lah yang pertamanya untuk jadi moderator pada hari ini. So ni kira macam saya cakap last minute jugalah, semalam baru saya tahu kan. So tapi tak apa, disebabkan adik-adik MRSM saya, disebabkan rasa the sense of belonging tu kuat dengan saya ni, dengan MRSM ni, insyaAllah mana-mana MRSM yang nak minta tolong ke, nak saya jadi moderator dan sebagainya, insyaAllah saya akan cuba bantu. Terima kasih Cikgu Nuraim sebab sudi jemput saya. Okey, saya nak ucapkan jutaan terima kasih juga kepada Dr. Zulkifli sebab sudi bersama-sama kita pada pagi ini. Doktor, apa khabar Doktor? Alhamdulillah, cuaca cerah di Sentul hari ini. Alhamdulillah. Okay, alright. So next saya nak ucapkan jutaan terima kasih juga kepada Cikgu Siti Khadijah kerana support program kita pada pagi ini, Timbalan Pengetua Kecemerlangan Akademik, kaunselor Cikgu Nuraim, okay, guru-guru gemilang SPM, okay, MRSM Kepala Batas, guru-guru MRSM Kepala Batas yang ada bersama-sama kita dan juga yang terutamanya yang adik-adik yang kita raikan ataupun kita kasihi sekalian, para pelajar tingkatan 5 SPM 2021. Okay. Tajuk kita pada pagi ini ialah In Love with Challenges. Kalau kita direct Google Translate dia jadi Dalam Cinta dengan Cabaran. Itu tajuk dia Doktor. Pagi ini. So kita sebelum saya nak berjalan atau mengorak langkah lebih jauh lah, saya nak buat engagement test lah dengan adik-adik kita. Okey, adik-adik kita yang ada dekat dalam Zoom pagi ni, saya nak buat engagement test sikit. So boleh tak komen dekat ruangan chat? Ruangan chat tu tulis perkataan okey. Apa khabar semua, saya nak tanya okey. Apa khabar semua? Okey, jawab soalan Dr. Zul tu. Okey, boleh tak adik-adik semua? Saya tunggu. Okey. Alright, apa khabar semua? Okey, jawab soalan Dr. Zul. Laju. Yes, ini yang kita mahu. Okey. Okey, alhamdulillah, baik. Okey. Okey, subhanallah. Alright, so mantap semua. Okey, saya nak engagement test lagi satu. Saya nak anda berikan saya reaction. Okey, kalau perasan dekat Zoom ni ada boleh bagi reaction. Okey, boleh tak bagi reaction dengan kita? Okey. Contoh reaction saya bagi love. Okey, boleh tak semua bagi love? Saya nak semua love. Boleh tak saya nak dapat minimum 30 love? Boleh tak? 30 love. Sikit lagi. Come on. Yes. Kita dah reach 30 love. Thank you so much. Sangat mantap adik-adik kita dekat MRSM Kepala Batas ni. Thank you so much. Okay, alright. Baik Doktor. Kita punya topik kita, kita kembali get back to the mood. Okay. Okay. In love with challenges. Okay, dalam cinta ataupun bercinta dengan cabaran. Okay, sekarang kita berada dalam situasi pandemik. Kita sudah masuk ke MCO ataupun PKP 3.0. Banyak sangat kalau kita tengok daripada, kalau dulu PKP 1 ataupun MCO pertama, kita dengar banyak dengan isu ekonomi. Kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Tapi bila kita dah masuk MCO atau PKP yang ketiga ni, dia banyaknya lebih kepada secara psikologi. Dia emosi dah koyak. Itu perkataan yang selalu kita dengar, koyak. Kan? Koyak, mental dah koyak. So melibatkan mental. So banyak masalah kebimbangan yang berlaku baik dari sudut pelajar itu sendiri
parents, ibu bapa dan juga guru-guru. So sekarang ni saya nak tanya soalan kepada Dr. Zul lah. Okey. Macam mana untuk pelajar-pelajar ni nak mengatasi masalah kebimbangan? Okey. Kebimbangan tu dia macam-macam bentuk. Okay, ada kebimbangan yang sekarang ni kebimbangan PDPR itu sendiri dan juga kebimbangan yang kalau jelas antara soalan-soalan yang ditanya oleh pelajar-pelajar ini adalah kebimbangan dia nak menjawab soalan guru secara online. Dia ada kebimbangan tu ataupun dia nak bercakap di hadapan khalayak, dia nak jawab soalan di hadapan khalayak dalam suasana dalam talian. Dan kebimbangan juga dia ada 3 perkara ni doktor. Dan satu lagi kebimbangan ialah kebimbangan untuk menghadapi SPM dalam suasana yang diorang rasa macam tak supportive ni. Apa pendapat doktor? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Baim, sahabat saya. Cikgu Khatijah, apa khabar? Kita punya bin yang sama ya. Saya pun bin Hussein juga. Ya, sama baik. Terima kasih. Baik, Cikgu Aim, Cikgu Aisyah dan seterusnya anak-anak yang bersiaran dengan kita pada pagi. Alhamdulillah, semoga pertemuan kita pada pagi ini memberi manfaat kita bersama. Saya suka dengan nak engage dengan pelajar. Kita nanti nak engage dengan pelajar. Kerana kita juga akan belajar banyak perkara daripada para pelajar. For those yang nak tanya soalan, saya pula buat CTA ya. Apa saya buat CTA sikit. For those yang nak tanya soalan boleh terus ke ruangan chat. Nanti Baim akan raikan soalan tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Baik, menyebut perkataan kebimbangan, dia adalah emosi yang normal. Ini benda yang pertama yang para pelajar kena faham. Kerana bimbang ni ada pada semua. Memang manusia ni dilahirkan dengan sifat keluh kesah. Ataupun kita rasa kebimbangan, risau. Bimbang, risau itu adalah benda yang normal. Dan memang Allah sebut dalam Al-Quran, Al-Halu'ah, keluh kesah. Dia sebut memang manusia ni dilahirkan dengan keluh kesah. Baik, kita hari ni nak live pun mula-mula, boleh ke? Walaupun sebenarnya hari-hari duduk live ni sebenarnya. Hari-hari duduk live. Tapi still rasa macam, boleh ke hari ni? Aku cakap macam ni boleh ke? Still ada rasa kerisauan tersebut. Tetapi anak-anak sekalian, perasaan risau yang normal sepatutnya menolak kita untuk berusaha. Stres yang pada kadar yang sepatutnya penting untuk menolak anda untuk berusaha. Jadi kalau tak ada stres langsung, tak ada bimbang langsung, maknanya kita akan berada di zon selesa dan tidak bergerak. Ini benda yang penting. Jadi untuk pada peringkat awal ni, pelajar kena faham anda bimbang itu adalah normal. Malah pandemik COVID-19 ni kena kepada semua orang, bukan kita saja. Bukan pelajar MRSM kepala batas saja kena. Tidak. Seluruh dunia kena pandemik COVID-19. Dan perasaan bimbang tu terkena kepada semua orang sebenarnya. Cuma bagaimana kita kontrol. Jadi perbincangan kita pada hari ini akan memfokuskan kepada bagaimana kita nak handle emosi bimbang kita. Bagaimana kita nak kontrol emosi kebimbangan kita. Baik. Tadi soalan Baim, bagaimana kita nak berdepan dengan rasa bimbang? Betul tak Baim soalan awak tadi? Betul kan? Okey Baim. Pertama kita nak cakap pasal kelas dulu. Ini Cikgu Khadijah sukalah sebab TPKA kan? Okey. Bagaimana kita nak urus kebimbangan dalam kelas? Pertama, pelajar kena ada mindset bahawa kelas secara dalam talian adalah sama. Tingkah laku kita seharusnya sama seperti mana kelas bersemuka. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kena bangun pagi, mandi, makan, complete set. Barulah ikuti kelas. Bukan kata kita bangun lambat, kita duduki kelas secara dalam talian dengan keadaan tak mandi, landing atas katil macam tak berlaku apa-apa, macam kita tengok cerita-cerita drama-drama tu. Macam kita tengok Netflix, kita duduk bagi dengan keadaan selesa dan bila cikgu tanya tak nak respon, bila cikgu suruh tanya soalan tak tanya soalan. So pada waktu itu bila kita laku kita seperti itu, kebimbangan kita akan makin meningkat. Kerana salah satu domain dalam kebimbangan akademik adalah performance kita semasa dalam kelas. Ini penting. Jadi para pelajar, walaupun kita berada dekat rumah dan kita ikuti PDPR, tetapi konsep menghormati guru, keberkatan daripada guru tu penting sebenarnya. Kekal, benda yang sama walaupun kita dalam keberkatan yang bagaimana bila cikgu tanya soalan, kita kena jawab lah.
Dan bila kita terlibat secara aktif dalam kelas, impak pembelajaran akan lebih tinggi. Sebab apa? Bila berlaku proses bertanya soalan, benda tu akan tersimpan dalam long term memory anda. Awak akan ingat apa yang cikgu jawab tu dengan lebih bagus. Sebab you ask the question and then cikgu respond balik. Dia akan tersimpan dalam long term memory. Ini satu lagi domain dalam pembelajaran, iaitu salah satu benda yang menyebabkan kebimbangan akademik adalah kurangnya kemahiran belajar yang berkesan dalam kalangan pelajar. Maknanya kita ikuti kelas online dengan buku catatan yang tak selesai. Saya nampak ni Nabil Nazir tu dia duk catat je saya cakap. Tak tahu dia catat apa. Saya rasa dia catat apa yang saya cakap. Maksudnya bila you menggunakan banyak anggota badan semasa proses pembelajaran, maknanya mata tengok, telinga dengar, tangan menulis, otak berfikir. So sebenarnya lagi banyak kita punya anggota badan kita gunakan untuk proses tersebut, maka lebih mudah untuk kita simpan dalam long term memory kita. Maka sesi pembelajaran itu akan lebih bermanfaat. So bila you perform dalam kelas, you engage dengan student, you engage dengan kawan waktu kelas, automatically kebimbangan tu akan menurun. InsyaAllah you akan jadi lebih okey insyaAllah. Semalam Baim, saya 2 malam berturut-turut saya live kat TikTok. Okay, saya live kat TikTok. So fokus 2 malam ni memang meluruskan emosi. Jadi alhamdulillah ramai yang join live saya tu. And then saya tanya, sebab diorang ni suka tanya tau. Bila kita buka je live tu, diorang tanya, chat kat tepi tu. Jadi saya pun tanya diorang, saya nak test. Saya kata, bila you tanya soalan kat saya jawab, you rasa apa? Budak kata saya rasa seronok, saya rasa lega. Doktor telah memberi memotivasikan saya. Saya rasa seronok, saya rasa lega hari ni. Maksudnya apa kat situ? Bila kita engage sesama manusia secara dalam talian, tak kisahlah secara talian ke bersemuka, tapi dalam konteks kita adalah secara dalam talian. Bila kita bersemuka dengan orang, automatically emosi kita akan berubah. So, dekat sini juga penting, selain daripada kita kata dalam aktiviti dalam kelas, perkara kedua adalah sentiasa engage dengan kawan-kawan, dengan guru homeroom kita, sanak saudara kita, keluarga kita dan sebagainya. Ini juga benda yang akan mengurangkan kebimbangan anda. Baim, back to you. Saya sukalah bila yelah, walaupun kita dalam keadaan yang banyak keterbatasan ni. Sekarang waktu PDPR ni, waktu pandemik ni, kita banyak keterbatasan, terutama dari segi engagement yang macam doktor cakap tadi. Sentiasa kita kena sentiasa ada kekalkan relationship tu dengan kawan-kawan kita, dengan cikgu-cikgu kita walaupun kita rasa macam dalam keadaan terbatas, akan tetapi sebenarnya keterbatasan ini sebenarnya membuka satu ruang dan peluang yang berbeza. Okey, yang contohnya macam kita ada device macam-macam, kita ada WhatsApp, kita macam doktor cakap ada TikTok kan, kita boleh sebenarnya ada teknologi yang membuatkan kita boleh saling terus berhubungan dengan kawan-kawan kita dan sebagainya. Okey, saya nak beralih kepada satu lagi bahagian, iaitu macam bila kita sebut tentang masalah kebimbangan, kita berada dekat rumah sebagai pelajar, contohnya saya sebagai seorang pelajar berada dekat rumah, ada banyak perkara-perkara yang tidak sama, memang tak samalah macam dekat sekolah. Okey, kalau kat sekolah kita ada rutin kita ada suasana, kita memang fokuskan kepada sesi pembelajaran dan sebagainya, tetapi dekat rumah berbeza. Okey, ada masanya mungkinlah kita ni ruang dekat rumah ni terlalu terhad. Kita terpaksa berkongsi dengan adik-adik yang lain. Sampaikan ada keluar satu video yang ada pelajar tu waktu di kelas online tu, dia boleh menjerit dekat siblings dia, adik-beradik dia, yang kata diamlah, dia tengah belajar kan, dan dia lupa dia nak tutup dia punya sound ataupun voice dia. So situasi yang macam tu membuatkan kadang-kadang kita demotivated. So dan kita sedia maklum bahawa motivasi ini adalah satu perkara yang sangat penting, sama ada untuk kita belajar ataupun dalam alam pekerjaan ataupun dalam kehidupan sehari-hari kita. Okey, so macam mana doktor untuk kita kekalkan motivasi dalam pembelajaran ini, terutamanya semasa PDPR, supaya tak adalah kita rasa macam tak ikhlas, dan bila kita rasa macam adik-beradik ke parents kita tak supportive kan, dan rasa kawan-kawan kita tak unite, semua tu tidak menjadi penghalang. Macam mana kita nak kekal bermotivasi, doktor? Baik, Baim, soalan yang menarik. Sebut motivasi ni ada satu area yang sangat besar. Ada orang buat PhD on motivation saja. Maknanya besar dia punya cakupan tu ya. Baik, pertama anak-anak sekalian, sebelum kita
pergi kepada benda-benda yang besar untuk kita set up kita punya kelas dalam talian tu. Pertama, you need a space sebenarnya. You perlukan ruang yang selesa. You kena kenal pasti ruang yang selesa untuk anda belajar. Okey, itu satu benda. Kalau you berkemampuan, alhamdulillah you dapat sediakan meja yang cantik dan sebagainya, you dapat sediakan kursi yang boleh pusing-pusing ke, suka hati you lah macam mana. Maknanya you mampu untuk menyediakan space yang seperti itu. Sekiranya anda tidak berkemampuan, carilah juga, usaha juga dan bincanglah dengan keluarga untuk kita kata ada satu space yang selesa untuk anda belajar. Okey, secara berterusanlah di tempat yang sama. Sebenarnya space yang sama ni kalau ikutkan psikologi Baim, bila kita belajar, kita kena cuba duduk tempat yang sama seboleh-bolehnya. Sebab bila dalam dewan peperiksaan, kita nak recall balik ilmu tu, kita akan flashback balik tempat yang kita ada. Tapi bila kita bertukar-tukar, dia kadang susah balik kita nak flashback memori kita tu untuk datang balik kepada benda yang kita memorize, benda yang kita belajar dan sebagainya. So satu adalah dari segi facilities. Okey, baik. Ni bercakap dengan adik-adik yang mungkin tak faham dan sebagainya. Pertama, hari ni kita kena mindset diri kita. Kita nak orang buat yang terbaik untuk kita dulu kena buat yang terbaik untuk orang. Ni kita faham konsep ni. Maksudnya dekat sini, kita nak adik-beradik kita behave dengan baik, kita nak mak kita bagi sokongan kat kita nak mak kita bagi memahami kita. At the first place, marilah sama-sama pada hari kita yang beri kasih sayang kepada adik-beradik kita yang beri kasih sayang kepada mak kita memahami mereka, kita bekerjasama dengan mereka, kita memahami apakah keperluan mereka, kita juga memahami tekanan yang mereka lalui. Barulah dia win-win situation. Janganlah kita lagi nak orang bagi terbaik pada kita, but kita jarang memikirkan apa benda yang terbaik yang kita boleh bagi pada orang. Ini benda formula yang sangat penting. Ramai orang menagih kasih sayang ni. Saya nak gini, mak saya sepatutnya begini, ayah saya sepatutnya, adik-beradik saya sepatutnya begini. Tapi bila time dia orang PDPR, mungkin kita pun sama juga tak bagi kerjasama kat dia orang. Contoh. Jadi ini adalah benda yang paling asas yang tuan-tuan kena faham. Bayangkan seorang ibu bapa kena bangun pukul 5.30 pagi, sediakan sarapan untuk kita. Mungkin waktu tu kita tidur lagi. Kita bangun, benda dah tersedia atas meja. Kemudian kita tak tolong mak kita sebagainya. Kemudian kita nak mak sediakan kita ruang PDPR yang bagus untuk kita. Seseolah kita nak semua tu tanpa kita memberi sesuatu kepada kuat. Sebab tu kita pernah bincangkan Mbak In kan? Dekat mana? Dia mula dekat TikTok yang pasal ada satu pelajar yang kongsi kehidupan harian budak lelaki tu dengan mak dia kan. Okey, saya bangun pukul 5.30 pagi, dia kata. Lepas tu saya menyediakan sarapan untuk keluarga saya. Lepas tu mak dia gelak-gelak, mana ada kau sedia sarapan? Dia kata. Mak dia gelak-gelak ni. Benda tu trending, masuk kat Facebook semua tahu. Mak orang budak pelajar perempuan pun buat, semua buat. Kebanyakan yang buat tu sebenarnya, parent dia menidakkan apa yang diorang buat tu. Maksudnya, saya gambarkan, budak-budak ni ramai rupanya yang memang tak tolong ibu bapa. Maknanya memang semua ibu bapa sediakan. Jadi dekat sini anak-anak sekalian, mak ayah kita bukan orang gaji kita. Please. Jadi kita kena beri manfaat kepada, bila kita ada hubungan baik dengan ibu bapa kita, keluarga kita, senanglah untuk adik-adik, kakak ada kelas ni. Jadi mudah untuk kita menegur, mudah untuk kita berkomunikasi, mudah kita sampaikan hasrat kita kerana telah wujud bonding yang kuat, kerana win-win situation. Kita bagi kasih sayang kepada ibu bapa kita dan mereka juga bagi kasih sayang kepada kita. Jadi isu keluarga tadi perlu dilihat dari aspek itu. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, katakanlah keluarga anda, kita dah bagi kasih sayang yang terbaik kepada keluarga kita. Kita dah buat yang terbaik tapi kita rasa mereka tidak dapat membalas dengan seperti mana yang kita nak. Maka dekat sini timbul keikhlasan. Bila kita buat sesuatu benda yang baik ke orang Baim, Ain, Cikgu Khadijah dan siapa-siapa semua bersama kita hari ini, jangan mengharapkan apa-apa daripada manusia. Kerana sifat manusia begitu lemah. Baim, saya nak share satu pengalaman. Saya nak LRT pergi kerja Baim. Dan saya selalu sebab kita akan keluar daripada rumah, kalau dekat KL ni lah kan, Baim pun tahu duduk kat Ampang kan, maksudnya kita akan turun sharp. Kalau pukul 7, kita akan turun sharp pukul 7. Ini style. Sebab kalau kita lewat 5 minit, you akan dapat tengok crowd tu lain dekat dalam train. Betul tak? Jadi macam, you lewat 5 minit tu macam kecelakaan yang besar untuk hari tu. Jadi, kena punctual. So, bila kita punctual, kita akan jumpa orang yang sama selalunya. Sebab orang pun punctual juga seperti mana kita. Kalau pukul 7, kita akan jumpa, semalam dah jumpa dia ni, jumpa orang sama. So, ada seorang makcik ni, setiap hari dia akan ada beg besar kat belakang dia. Lepas tu dia
sampai dekat stesen LRT Sentul Timur, dia akan bagi makanan bagi friskies kat kucing. Memang dalam beg ni memang standby friskies. Dia memang keluarkan, kucing tu memang dah tahu dia. Secara automatik, dah dilazimkan, nampak je makcik tu, kucing datang, dia pun bagi. Setiap saya pun, kebetulan hari tu saya dapat duduk dekat dengan dia, saya pun kata, Kak, seronok tengok akak bagi makanan kat kucing, saya kata. Subhanallah, hebat kak. Dia kata macam ni kat saya. Dia kata, Dik, kalau kita bagi makanan kat kucing, lebih bagus daripada kita bagi makan kat manusia, dia kata. Sebab kucing tu tak dapat bagi apa-apa kat akak. Dan akak pun tak harapkan apa-apa daripada kucing. Saya tersentuh. Saya kata, ya Allah, betul. Dia cakap, maksudnya macam ni, sifat manusia ni lemah sebenarnya. Jadi kita bila kita buat baik ke orang, kita buat baik kepada ibu bapa kita, adik-beradik kita, bear in mind yang jangan menagih balik benda yang baik semula akan datang kepada kita. Tak, dia tidak semestinya. Kalau datang, alhamdulillah. Tapi kalau tak datang, jangan meratap-ratap, jangan sedih, tetapi jangan putus asa untuk memberi manfaat dan kasih sayang kepada semua orang. So, balik pada soalan Mbak Im tadi, kalau kita nak wujudkan environment yang bagus dalam pandemik COVID-19 di rumah ni, pertama, jangan kerekut untuk beri kasih sayang kepada semua orang yang berada dalam rumah. Beri kerjasama. Tolong mak masak. Mak buat cokodok petang. Sama-sama buat cokodok petang. Mak siram bunga. Sama-sama siram bunga. Barulah jadi anak yang soleh, anak yang baik. Barulah kita seronok dalam keluarga. Jangan buat hal kita sendiri. Malam-malam tengok Netflix tu kan. Tengok cerita apa. Sekarang cerita apa saya tak tahu dah cerita apa yang popular sekarang. Kalau tengok sampai 5 episod malam tu. Tak tahu mana hala you dunia lain, keluarga you dunia lain. It's unfair. Itu akan menjarakkan lagi hubungan anda dengan keluarga. Baik, Im, teruskan. Betul, saya sangat sukalah. Sebabnya macam apa yang doktor cakap, saya boleh simpulkan dengan satu kalau dalam bahasa Melayu kita panggil apa? Apa tu Pak Im? Apa tu? Peribahasa ke? Jangan kita tidak boleh bertepuk sebelah tangan, betul tak? So kita tak boleh nak bertepuk sebelah tangan. Semua orang memainkan peranan penting dalam kehidupan. Sama ada ialah kita sebagai seorang anak, kita sebagai seorang pelajar. Dalam kehidupan kita, kita akan ada juga ibu bapa kita, keluarga kita, dan juga kita ada guru-guru. So masing-masing memainkan peranan masing-masing. So tetapi untuk kita tak boleh nak tunggu orang lain mainkan peranan dia, tapi kita kena start peranan kita dulu. Okey. Bila kita sebut pasal peranan ni, kita antara maksud ataupun erti kata lain terhadap peranan tu adalah tanggungjawab. Okey. Jadi daripada perkataan tanggungjawab ni ada dilema, doktor. Dilema pelajar-pelajar sewaktu PDPR ni, dia dilema antara tanggungjawab dia sebagai seorang pelajar, kepada guru ataupun kepada sistem pendidikan itu sendiri, dan juga tanggungjawab dia sebagai seorang anak. Dekat dalam rumah tu kepada keluarga. Jadi ada macam-macam. Dia kadang-kadang dilema, mana satu dia nak utamakan. Waktu dia nak belajar tu, parents dia panggil makan. Paksa ni makan waktu kelas ni. So macam mana pelajar ni, dia berasa dilema. Apa pendapat doktor? Nasihat doktor. Soalan ni sangat menarik. Pertama, anak-anak sekalian kena tahu kita punya purpose of life. Matlamat kehidupan kita. Saya risau kadang-kadang pelajar MRSM ni, ataupun kita dulu zaman-zaman sekolah pun Mbak Im, kita kadang-kadang meletakkan pencapaian akademik sebagai satu benda yang ultimate goal dalam hidup kita. Kita rasa macam tanggungjawab sebagai pelajar tu adalah segala-galanya. So kalau orang Dr. Zul? Dr. Zul lagging lah. Itulah. Okey, kita Kita bagi check kita. okey. Mbak Im boleh sembang-sembang dulu dengan Okey, alright. So adik-adik semua, kalau ada soalan apa-apa, boleh terus letakkan di ruangan chat, nanti saya akan moderatekan. Okey.
Okey. Kalau awak nak tanya dengan Abang Baim juga pun boleh. Okay, Abang Baim. InsyaAllah boleh. Boleh kita share sama-sama, okay? Ha. So boleh awak berpeluang dengan Dr. Zul boleh, dengan Abang Baim pun boleh. Boleh, Okay. betul. Okey, semua okey kat rumah? Betul. Betul. Okey Dr. Zul. Unmute. Sorry. Subhanallah. Selalu macam ni Dia tiba-tiba dia hilang terus. Dia bukan bagi signal ni, terus stop. 1 second je. Okey, kat mana saya tadi? Saya nak kata kena balancekan antara tanggungjawab kita kepada akademik dan juga tanggungjawab kita kepada keluarga. Betul, akademik penting. Jangan sampai kita fokus kepada akademik kita sehingga kita lupa dan kita berkasar dan kita rasa macam hak mutlak kita untuk fokus pada akademik itu telah membatasi kita punya keperluan untuk dan tanggungjawab kita untuk beri kasih sayang kepada keluarga kita. It's unfair pada saya. Baim, kalau orang biasakan buat masters dengan PhD, Baim dengar tak bahasa lucu itu? Saya waktu saya buat PhD ni gini-gini, keluarga saya jadi begini-begini. Macam-macam isu kita dengar. Pada saya lah, tidak adil kalau kita sambung belajar menyebabkan satu bencana besar kepada benda-benda yang lain. Ini benda yang penting. So sama juga dengan anak-anak, kena balancekan di antara tanggungjawab akademik dan keperluan memberi tanggungjawab kepada keluarga. Sebenarnya, pandemik COVID-19 ini sebenarnya adalah satu opportunity dan peluang untuk kita bersama-sama dengan keluarga. Kita dulu zaman sekolah, macam saya dulu alhamdulillah saya duduk kat rumah sampai umur 19. Maknanya saya tak pernah duduk asrama sampai umur 19. Maknanya 19 tahun quality time saya dengan keluarga saya. Okey. Bila masuk ke universiti, saya masuk Universiti Melayang, sebenarnya indirectly kita dah hilang, kita dah putus. Bukan putus, kita masih dapat bersama. Tapi quality time tu yang kita ada sangat singkat. Kita balik waktu kita cuti. And then bila kita dah habis belajar kat universiti, kita kerja baik. Bila kita kerja, lepas tu kita kahwin. Waktu tu quality time dan masa berkualiti tu makin berkurangan dengan keluarga kita. Dan tengoklah betapa indahnya pandemik COVID-19 ni. You belajar, but at the same time, you masih lagi dapat menghadap muka orang tua. Which is satu benda yang sangat berharga. Kita pun tak tahu berapa lama kita dapat memberi kasih sayang kepada mak ayah. Entah sempat ataupun tidak kita berbakti pada mak ayah kita. Entah sempat atau tidak gaji kita tu 10 sen ke mak kita dapat rasa. Belum tentu tau. Belum tentu. Jadi sebenarnya dalam kehidupan kita ni, bila ada ruang seperti ini, berbaktilah kepada ibu bapa. Dan jangan segala-galanya the whole day kita is about academic. Penting akademik. Tetapi kalau kita nak dapat keberkatan juga, kita juga kena mengamalkan peranan dan tanggungjawab kepada keluarga kita. So berhati-hati dekat part ni juga lah untuk anak-anak sekalian. Saya faham budak-budak Al-Baq ni pun dia sibuk, dia kena menghafaz lagi dan sebagainya. Banyak benda tanggungjawab yang kena mereka laksanakan. Tetapi dalam satu hari, make sure kena ada quality time dengan keluarga. Masak sama-sama. Sebab tu kata tadi, Baim, ada setengah parent, dia memang menjaga etika makan. Ada setengah keluarga saya pernah jumpa, nak makan mesti the whole family dekat meja. Ada keluarga yang susah, memang strategi tu kena buat. Sebab dia makan sekaligus supaya lauk tu cukup terus untuk distribute pada anak-anak. Satu. Kemudian keluarga yang mungkin T20, mereka memang itu adat mereka. Because of waktu makan tu is a quality time untuk kita menyapa dan sebagainya. Tetapi kalau pada waktu kita ada kelas, mungkin kita nego lah dengan keluarga kita kan. Macam mana tu kita slow talk lah kepada mereka supaya mereka memahami kita. But waktu makan is a quality time sebenarnya untuk kita bersembang secara tak formal tetapi dengan cara yang santai dalam masa yang sama dia akan membina hubungan yang lebih baik lah di antara kita dengan keluarga kita. Baim. Okey doktor, saya ada dengar tu perkataan yang saya sangat suka. Daripada dulu sampai sekarang yang doktor sebut tadi itulah. Apa tu Baim? Negotiation skill. Itu sangat penting sebenarnya. Daripada kita jadi pelajar, kita kena pupuk skill ataupun kemahiran negotiation. Bahasa Melayu apa doktor negotiation ni? Memujuk Memujuk apa kemahiran. Cikgu Aisyah, Cikgu Noraim? Timbang balik. Adil. Timbang balik macam membujuk. Membujuk nego. Okey, tak apalah, kita pun dah faham negotiation macam mana kan. Okey, negotiation skill ni sangat penting. So daripada kita negotiation dengan adik-beradik ke, dengan cikgu ke, dengan parents ke kan. So kita kena ada teknik tu lah, especially waktu PDPR ni.
So apabila kita pandai ataupun kita tahu macam mana teknik negotiation ataupun kita sentiasa negotiate ni, okey, berbincang ni, okey. Kita kena dalam perbincangan tu bermusyawarah kan. So masing-masing akan faham. Sebabnya macam yang doktor cakap tadi, kadang-kadang kita ni selfish. Kita selalu nak orang faham kita je. Kita Betul. tak nak faham orang lain. Mm-mm. Hakikatnya kita terpaksa kita hidup dengan mereka. Ya. Kita hidup dengan mereka, tapi kita tak nak negotiate, kita tak nak faham mereka. Yang tak kita tahu, kita nak orang faham kita. Kenapa tak faham saya? Saya nak belajar, saya banyak homework saya, kan? So itu antara perkara yang saya rasa pelajar perlu faham dan perlu sedarlah. Semua orang perlu memainkan peranan penting. Dan tapi kalau untuk kita menunggu orang lain memainkan peranan tu, rasa mungkin lambatlah kot. Kita kena start dulu. Start with us. Okey, kita menyebut tentang perkara ni bersangkut pautlah dengan keluarga jugalah. Okey, ada keluarga yang meletakkan harapan yang tinggi kepada anak-anak dia. Okey, even ada keluarga yang lebih bimbang daripada anak-anak tu sendiri terhadap akademik dan macam mana anak-anak ni punya progress. Okey, macam mana doktor kalau apakah cara terbaik yang untuk pelajar ni menghadapi tekanan daripada keluarga ni? Sebab sebelum doktor jawab, saya nak kongsi satu pantun lah kan yang saya dapat daripada DBP. Saya duk scroll Facebook kan, nampaklah DBP punya pantun ni. Saya rasa sesuai dengan apa yang kita nak perbincangkan kejap lagi. Okey. Tapi tak perlu balas lah kan? Tak perlu. Kalau doktor nak balas silakan. Saya jual dulu. Saya tak boleh nak beli. Okey. Sungguh-sungguh pergi ke darat, memetik bunga dalam batu. Sabar ditahan jadi mudarat. Akal dan fikir habislah buntu. So macam mana ni doktor? Dah habis buntu dah ni. Boleh doktor bantu? Sebelum saya respon soalan Mbak Im, saya teringat bila Mbak Im kata pasal negotiate, maksudnya kita berunding. Ni ada yang Cikgu Aisyah kata berunding, maksudnya kita berunding dengan keluarga kita ataupun siapa-siapa. Ada 3 kaedah. Pertama adalah dengan cara agresif. Agresif maksudnya kita berkomunikasi dengan agresif. Jadi, mak tak faham ke saya begini kan? Macam contoh tadi kan saya kata, jap kita pergi Starbucks contohnya. Cikgu tak faham ke? Kita kan COVID. Contohnya kan you respond dengan cara kasar. Itu adalah cara agresif. Another one is passive. Diam. Pendam. Kadang-kadang turuti apa yang orang suruh, keluarga suruh, tapi dalam diri memberontak. Which is unfair juga. Macam Mbak Im saja pergi ni, pergi. Mbak Im pergi Starbucks tu, tapi dalam hati geramnya, jadi tak ikhlas. But the third one is assertive. Hak mahal ni. Orang Kelantan kata hak paling mahal sekali, assertive. Assertive ni gapo? Assertive ni maksudnya kita berunding dengan cara berhemah. Cikgu, saya memang nak ikut cikgu pergi Starbucks. Tapi sebenarnya kan boleh tak kita atur hari lain? Sebab saya takutlah pandemik COVID-19. Kanada tu lain sikit. Maknanya kita bagi reason yang kukuh. Barulah keluarga kita ataupun cara komunikasi kita dengan orang tu baru betul. Jangan kita duk jual ego kita buat style kita memberontak, egocentrik perangai macam-macam budak tadika, pergi Sorgo menangis-nangis nak beli Lego, nak Lego. Tak boleh lah macam tu. Tuan-tuan dah besar umur 17. So kena behave macam adult. So adult penuh dengan assertive sebenarnya. So ini kemahiran yang perlu anda kuasai. Jadi berkait pada soalan Mbak Im tadi, memang salah satu punca kebimbangan akademik pelajar adalah ekspektasi from the parent yang tidak rasional. Minta maaf ya, parent yang dengar bersiaran pada hari ini mungkin yang mana tak dengar boleh buka speaker tu supaya mak ayah dengar sekali. Jadi ekspektasi yang tidak rasional ini kena berhati-hati. Anak saya mesti dapat straight A. Anak saya yang nombor 2 ni kena sama dengan anak sulung. Anak saya mesti jadi doktor. Waktu dalam buai ni dah cakap lah, buai doktor anak saya. Anak tu besar masuk MRC Kepala Batas, ni nak jadi chef rupanya. Mu rasa tak pening kepala mak dia. Macam mana? Kan? So sebenarnya, ibu bapa juga kena memahami. Tetapi siapalah kita untuk mengubah ibu bapa kita?
siapalah kita untuk mengubah manusia. Kita bukan siapa-siapa nak mengubah manusia. Selalu saya pun ingatkan kaunselor juga. Kadang-kadang kita nak buat sesi kaunseling tu, kita assume, oh terus klien kita berubah dah dapat celik akal. Macam contoh kita hari ni Baim, kita bersiaran dengan anak-anak ni, lebih kurang 103 orang ni, kita terus budak ni terus kembali ke jalan Allah. Semua maksudnya terus berubah. Oh, drastik, tidak semestinya. Alangkah baiknya hari ini kalau ada, kalau ada seorang yang betul-betul dapat celik akal, dah cukup bagus untuk kita. Alhamdulillah. Ini percubaan yang kita, usaha yang kita lakukan. Dan selebihnya adalah insight. Itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So, penting dekat sini adalah kalau kita nak, kita kata ada masalah komunikasi dengan parent kita, ketika kita tak boleh nak pergi dah. Macam Mbak Ain kata tadi, macam habis cara dah. Tak tahu nak buat lagu mana dah. Macam rapat dah, kita punya tu dah sampai tahap shilling dah. Macam mana nak bertindak dan sebagainya tu. Pertama, jangan putus asa. Kerana Allah tak suka orang berputus asa. Sentiasa cari jalan dan sentiasa cari jalan, berusaha dan berusaha. Selebihnya doa. Saya pernah share dengan Mbak Im dan Cikgu Aisyah semua minggu lepas kalau tak silap saya. Saya tertarik dengan satu kelas. Aim tahu kita pernah buat sesi CBT, ada cikgu daripada MRC Kaunselor Kota Putra. Dia kata sebelum saya tidur malam, saya baring dan saya tutup mata saya, dia kata. Saya tutup mata saya, dia kata, ya Allah, saya doa betul-betul, saya mengadu kepada Allah. Maknanya bila kita mengadu sampai tahap tu, itu tahap shilling lah tu. Maknanya tak boleh pergi dah tu. Maknanya kita sampai satu tahap di luar kemampuan kita dah. Saya minta betul-betul. Saya merayu pada Allah. Dan akhir sekali saya kata macam ni, dia kata, aku yakin ya Allah, Engkau juga boleh tolong aku dalam hal ini. Maknanya dia letakkan hujung tu keyakinan sepenuhnya kepada Allah. Dia kata, Masya Allah, saya bangun pagi selalunya insya Allah. Hari saya lebih indah. Saya dapat laksanakan. Dan sangkaan baik saya kepada Allah tu selalunya tidak pernah meleset. Dan Allah berikan apa nikmat yang saya berikan. Yang saya pohon dan sebagainya. So, tuan-tuan dan puan-puan, sentiasa ada jalan. Minta maaf Baim. Sekarang kita tengok dekat Facebook, dekat ni halaman sosial ramai yang cubaan bunuh diri. Even kat belakang rumah saya pun ada yang terjun daripada bangun. Tapi mungkin dia memang dah ada masalah psikiatri sebelum ni. Jadi COVID-19 ni jadi pencetus sedikit yang trigger dengan lebih kuat untuk dia bertingkah laku seperti itu. So di mana agama kita sebenarnya? Ni anak-anak yang ulul albab lagi lah kan. Anda ni diuji juga kan. Ada dengan hafal Al-Quran dan sebagainya. Ujiannya mungkin berbeza lah. Tapi kena sentiasa sandarkan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kalau sandar kepada manusia, manusia akan mati. Sandar kepada pangkat, pangkat akan hilang. Sandar kepada Allah, Allah kekal abadi. Betul tak Nabil Nazir? Nabil? Betul, saya setuju sekali. Oh, ya. Saja nak tengok dia bersama-sama dengan kita ke tak? Sebab nampak muka dia kat situ. Jadi begitu, sentiasa kena, setiap isu, Baim, dalam kehidupan kita, Baim pernah tak ditekan? Macam ada hari tu, macam dia tekan gitu. Ada tak macam tu? Ada. Saya perasan dalam hidup saya, Aim, Kak Aisyah dengan Cikgu Khadijah, this is my personal, saya buat pendedahan sendiri kan. Macam contoh minggu lepas, saya rasa macam, ya Allah, banyaknya benda nak kena serabut. Masya Allah. Bila bos telefon tu rasa debar-debar je nak kat telefon. Rasa perasaan tu. Banyak benda nak kena settlekan. Selalunya dalam hidup saya ni, kalau banyak sangat benda berlaku diuji pada minggu tersebut, beberapa hari selepas tu mesti ada benda yang menarik akan berlaku kat saya. Macam Allah bagi cash. Rasa macam, lah, minggu lepas yang aku stres tu punya Allah nak bagi benda ni punya. Allah bayar dengan benda tu. Tapi kita jangan putus asa, jangan menyalahkan, bersabar, berdoa dan percaya kepada ketentuan Allah. Subhanallah. Allah bagi benda yang menarik. Di saat kita hujan, banjir, kemarau, tsunami, COVID-19 macam-macam, sentiasa ingat ada pelangi di hujung nanti. Semalam saya dapat buat artikel, ni nak cerita kat Baim. Buat artikel hantar kepada Scopus. So, bila hantar kepada Scopus, saya tunggulah result dia. Resultnya adalah jurnal tu berada di Q1. Orang tak tahulah budak ni faham tak faham Q1 tu apa. Dia bila artikel ni ada 4 level. Q4, Q3, Q2, Q1. Maksudnya Q1 tu paling tinggi sekali international punya stage. First time saya dapat Q1. Saya daripada semalam dia dapat result tu, saya nak tidur petang semalam lepas Zuhur, nak tidur nak lelap sekejap lah kan. Tak boleh lelap the whole day. Terus meraihkan keseronokan dapat Q1. So sebenarnya yang minggu lepas yang duduk stres-stres tu, Tuhan nak bagi benda tu lah kot. Saya selalu beranggapan begitulah dalam hidup saya. Tapi jangan putus asa, sentiasa bersangka baik pada Allah SWT. Betul tak Nabi Nazir? Betul kan? Rambut pun dah panjang lah tu, tak ada kedai gunting ya. Tak apalah nanti gunting Okay, baik, back to you.
Alright, thank you Doktor. Saya belajar, saya nampak ada banyaklah yang kita boleh dengar daripada perkongsian ataupun nasihat doktor tadi. Tapi yang dua yang saya suka, yang saya nak re-emphasize kembali adalah yang pertamanya, kita kena bersangka baik dengan Allah. Okay? Sentiasa bersangka baik dengan Allah. Sebab apa pun aturan hidup kita ni dah cantik dah, insya-Allah kan. Dan setiap ujian ataupun kesukaran yang kita hadapi tu sebenarnya ada sesuatu yang Allah nak tunjukkan, nak ajar kita supaya kita faham. Dan yang keduanya adalah kita kena juga faham yang diri kita ini akan sentiasa diuji. Akan sentiasa diuji dengan apa-apa sekalipun keadaan. Jadi mendengar tadi ada perkongsian daripada doktor, ada satu keadaan doktor tanya saya, pernah tak dalam satu ketika tu saya menghadapi keadaan yang macam down teruk lah, tak tahu nak cakap lah kan, tak tahu nak habat lah orang cakap kan, habis down ni. So saya macam bersangkut dengan soalan saya yang seterusnya. Okey, saya nak berkongsi lagi lah. Satu lagi frasa ataupun perkataan yang dikongsikan oleh DBP. Baru lagi rasa semalam ke kemarin. Suka sangat saya dengan DBP ni kan. Lesu upaya, perkataan dia. Saya nak tanya dulu sebelum saya teruskan dengan soalan. Saya nak tanya dengan pelajar-pelajar, tahu tak apa maksud lesu upaya? Boleh tak letak dekat ruangan chat ataupun respon? Apa dia maksud dia? Apakah yang dimaksudkan dengan lesu upaya? Ada pelajar yang tahu, boleh respon dekat chat kita? Bang kali dia buka DBP terus. Ada ke? Okey, tak apa. Kalau okey, tak tahu. Okey, alright. So lesu upaya, kalau maksud dia kehabisan daya mental dan fizikal seseorang disebabkan tekanan kerja. Ataupun dalam bahasa Inggeris ni kita selalu dengar burn out. Okey. So soalannya ialah, kita tahu waktu PDPR ni pelajar menghadapi kepenatan dari segi fizikal dan mental berbanding apabila mereka berada di maktab. Dan akhirnya menyebabkan mereka ni berasa give up. Boleh tak doktor kongsikan dengan kita isu penat dari segi mental dan fizikal ni? Apa tadi, sekali lagi istilah burnout tadi saya tak dapat capture dah pula. Lesu upaya. Lesu upaya, kena pegang tu perkataan tu, sebab burnout ni selalu kita sebut burnout ni boleh berlaku kepada guru, orang dalam setting pekerjaan, dan pelajar juga mungkin boleh berlaku burnout. Tapi burnout ni banyak research kepada orang dewasa sebenarnya, terutamanya dalam setting pekerjaan. Bila mereka lama sangat bekerja, lama-lama kita sebut, oh cikgu ni dah burnout dah, ataupun staff ni dah burnout dah. Ada selalu orang sebut macam tu. Burnout ni macam Mbak I cakap tadi, dia berkait dengan dua faktor lah. Pertama adalah kita punya kita kata kita punya psikologi itu dah tak mampu nak cope dengan keadaan tersebut. Kita dari segi mental dan fizikal, dua-dua mental dan fizikal, kita tak boleh nak cope dah dengan keadaan tersebut. Puncanya yang pertama adalah bila kita terpaksa melakukan task yang mana bukan kemampuan kita. Okey, saya ambil contoh. Pelajar yang mungkin bukan dilahirkan untuk bukan dilahirkan untuk bagus dalam matematik. Sebab kadang-kadang ada kecenderungan tau. Sebab ada kecenderungan pelajar ni, dia jadi maths anxiety ataupun kebimbangan akademik, kebimbangan matematik. Jadi sebenarnya bila dia begitu, kadang-kadang ada chapter dalam maths tu tak boleh nak buat apa dah, tak boleh nak cuba dah. Dia akan rasa macam tu. Burnout tu rasa seperti macam tak boleh nak pergi dah. Dia sampai tahap shilling dah keadaan tersebut. So ini kena berhati-hati. Tapi for those yang seperti pattern begini, jangan putus asa. Saya dah cerita, saya adalah pelajar sains dulu waktu SPM. Allahu Akbar, matematik tambahan tu memanglah saya benda, ya Allah, risau tengok kan. Takut. Jadi saya faham situasi pelajar seperti itu. Tetapi balik pada yang soalan yang Mbak Im sebelum ini, jangan putus asa. You cuba juga, jangan putus asa. Cuba dan cuba, cari jalan penyelesaian, mendekati guru dan juga kawan-kawan yang bagus. Cuba belajar. Tak faham tak apa.
Kerana macam saya kata tadi, walaupun kesakitan pada hari ini disebabkan sifat tidak putus asa tu, Allah bagi benda lain pada kejayaan pada masa akan datang. Usaha tu terkumpul, walaupun tak dapat kejayaan pada waktu tu, terkumpul kat hujung tu, Allah bagi pada kejayaan benda lain pada masa dan tepat, insya-Allah. So jangan risau, jangan putus asa dekat situ. So pertama adalah apabila ada keadaan yang menyebabkan kita tak boleh, kita kata task itu terlalu sukar untuk kita. Kedua, burnout ni berkait dengan personality. Okey. Personality manusia ni kita bahagi kepada 3. Pertama adalah type B. Type B ni jenis introvert. Introvert ni maksudnya, okey, tak apa, saya dapat result B. Okey, alhamdulillah, saya dapat B, syukur, alhamdulillah. Type B. Cikgu type B macam mana? Oh, saya ada kereta, saya ada suami, saya ada rumah. Alhamdulillah, syukur, alhamdulillah. Okey, dia rasa okey lah kehidupan dia. Type A positif. Type A positif, saya mesti dapat straight A's. Oi, B plus je, tak boleh jadi ni. Kawan saya ramai dapat A ni. So, saya mesti berusaha lagi untuk dapat A. Dia semangat. Saya mesti dapat yang terbaik dalam kelas saya. Kalau cikgu pula, oh saya tak boleh jadi cikgu biasa ni. Saya kaunselor takkan jadi kaunselor MSN typing je. Saya mesti minta kenaikan pangkat jadi kaunselor cemerlang ataupun timbalan pengetua Cikgu Aisyah. Berusaha lagi jadi pengetua dan sebagainya. Itu type A positif. Tetapi yang specialnya type A positif, bila dia tak dapat, dia cepat-cepat redha. Ni yang kuatnya orang type A positif ni, maksudnya, oh tak apalah, saya dah berusaha bersungguh-sungguh, dapat juga A minus, ingatkan nak A plus, tapi dapat A, alhamdulillah, dia cepat-cepat redha. Tak apa, aku tambah lagi usaha aku, semangat lagi untuk berusaha, macam tu. Tapi kena berhati-hati. Ada orang jenis type A negatif. Bila type A negatif, you bersemangat tinggi, you tak dapat, you koyak. Tadi istilah yang Mbak Im sebut pada awal-awal tadi. Terus koyak. Terus kelar-kelar tangan. Tak adil lah macam tu. Sayangi diri anda lah. Kan? So, ini personality ini akan mendasari isu burnout tadi. So, kena berhati-hati dekat sini. So, nak jadi manusia type B tak ada masalah. Cool. Nak jadi type A positif pun tak ada masalah. Bercita-cita tinggi tapi tak dapat cepat-cepat redha. Tetapi manusia yang bijak adalah dia sesuai adapt personality dengan persekitaran dan keperluan. Maknanya kadang-kadang dia type B, kadang-kadang dia A plus, it's okay. Boleh. Itu yang terbaik sebenarnya. Jadi, isu burnout ni paling asas bila kita rasa burnout, kita mesti ada orang yang mendengar kita. Kita luahkan. Cari orang ataupun orang yang kita rasa boleh percayai ataupun yang sekarang kita orang yang profesional untuk dengar kita dalam konteks kita kaunselor ataupun siapa-siapa yang kita percaya untuk kita share isu kita. Mesti ada bahu yang mendengar. Saya sendiri pun walaupun kaunselor belajar, saya ni degree, diploma, master semua counselling. PhD semua counselling. Tapi saya secara jujur, saya ada kaunselor saya juga. Maksudnya, ada hari-hari tu kita rasa macam ya Allah apa benda lah kan. And then I have to call. Saya kena call kaunselor saya dekat USIM, Profesor Dr. Syaril, Hasli Said Syaril. Dia Chinese Muslim. Tapi very close dengan dia. Doktor, saya nak cakap, doktor dengar je saya nak cakap ni. Saya cakap. Dah habis ke Zul? Dah. Macam ni je aku nak cakap dengan kau. Dia kata, kau kena sayang diri kau. Kena sayang. Itu je kesimpulan yang Prof boleh cakap kat saya. Ya. Bila kau ada masalah, kau terlalu meratak-ratak, dia kata. Kau sebenarnya tak sayang diri kau, dia kata. Disebabkan perasaan kita meratak-ratak dan kita overthinking tu, kita sedang menyeksa diri kita. Kerana emosi kita adalah pilihan kita. Kalau kita diuji sekian, kalau kita pilih untuk bertenang, kita orang yang menang. Orang yang tenang adalah orang yang menang. So what? Life is fun. Life is fun. Cikgu Khadijah, kita tak tahu kita hidup sampai bila, cikgu. Kita tak tahu berapa hayat umur kita. Tapi kalau kita pilih tak gembira, kita nak mati dalam keadaan tak gembira ke? Tapi kalau kita pilih untuk gembira, redha dan terima, kita akan dapat kegembiraan yang Allah dah bagi kepada kita. Allah bagi kegembiraan kepada kita. Jadi kita pilihlah untuk rasa gembira. Jangan seksa diri sendiri dan jangan jadi orang yang burn out. Back tu, semangatlah pula Mbak Im, minta maaf lah ya Allah, pitching saya tiba-tiba tinggi. Minta. Dah on track lah doktor. On track. Okey, sebelum saya nak teruskan, kita dah 12 minit, saya nak minta izin dengan doktor lah. Boleh tak kita nak teruskan lagi doktor?
Bolehlah doktor, please. Okay, tunggu. Boleh lah, Boleh? boleh. Okay, 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 okay. alright. Okay, alright. Okay, Thank you. apa, Mantap untuk doktor. kepala batas kita layan. Okay. Yes. Terima Okay. kasih. Alright. Terima kasih doktor. Alright. So saya nak ulang balik. Tadi saya terpaksa tulis tau doktor. Saya terpaksa tulis sebabnya banyak sangat poin yang saya suka daripada apa yang doktor kongsikan tadi. Yang pertamanya, kita jangan mudah terkesan dengan suasana. Kalau boleh kita yang menjadi pengubah suasana tu, kalau boleh dalam keadaan positif lah. Jangan cepat Betul. terkesan dengan suasana. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena sayangi diri kita dulu. Okay, sayang diri kita Betul. sebelum kita nak sayang orang lain. Okey. Hmm. Yang ketiga, emosi kita pilihan kita. Kita sedih itu pilihan kita, gembira itu pilihan kita. Kita yang tentukan emosi mana yang kita nak ada waktu tu. Okey, Betul. yang keempat, orang yang tenang adalah orang yang menang. Oh, saya sangat suka yang ni. Orang yang tenang, kita nampak cool je tu, kita nampak memang sempoi lah. Yes. Betul. Betul. Okey, alright. So, yelah, dalam suasana PDPR ni kan doktor, kita dihadapkan dengan macam-macam kesukaran, kesulitan dan macam-macam ujian. Hingga menyebabkan kita ni kadang-kadang duk terfikir dalam kepala kita ni ada suara-suara yang macam negatif lah. Ataupun kalau saya belajar dengan doktor, dengan Cikgu Aisyah, Cikgu Rahim, kalau istilah counselling ni dipanggil unhelpful thinking style. Kalau sebelum ni Oh, hebat. unhelpful thoughts. Tengoklah cikgu je siapa. Dr. Zul, Cikgu Aisyah, Cikgu Rahim kan. Achievement. Itu achievement, Mbak Im. Bila you dapat sebut unhelpful thinking style, achievement. Sebab kalau you tanya kaunselor pun, kaunselor kata gagak-gagak tu dah jawab juga tu sekarang. Saya pun tergagap tadi. Okay, alright. So macam mana doktor, pelajar-pelajar ni dia ada negative thoughts kan, unhelpful thinking style ni yang mana mengganggu PDPR mereka tu sendiri. Bagaimana dengan menukar unhelpful thinking style ni dapat mampu membantu pelajar menghadapi cabaran terutamanya dalam PDPR. Contohnya, pemikiran pelajar 2 tahun ini diuji dengan pembelajaran secara dalam talian berbanding pelajar SPM sebelum ni. Apa komen doktor? Baik, unhelpful thinking style ataupun nama lainnya adalah cognitive distortion ataupun irrational thinking. Banyak adik-beradik dia ni, scholars ni kata gini, biasalah Mak Saleh kan. Nanti ni kata gini-gini. Tapi sebenarnya dalam bahasa Melayu lebih mudahnya adalah pemikiran tidak rasional. Dia mari dalam kepala kita, dia datang dalam kepala kita. Dia automatic thoughts, dia datang. Pop. Jadi kita kena, caranya adalah kita kena dispute. Okey, anak-anak ke MRSM Kepala Batas, mari kita lihat sama-sama apakah mungkin unhelpful thinking style yang ada pada kita. Pertama adalah mungkin ada labeling. Label ni ada 2 side. Satu adalah label diri sendiri dan label orang lain. Label positif tak apa. Saya pandai, saya bijak, saya mampu, saya boleh. Okay, it's good. But jangan kita label dengan yang tak bagus. Saya tak pandai, saya tak boleh. Cikgu ni memang tak best mengajar dalam kelas. Kita label cikgu. It's unfair. Kita bukan siapa-siapa nak label diri kita dan cikgu kita ataupun orang lain dengan label yang negatif. Kita bukan siapa-siapa nak label orang. Jangan ajar diri kita untuk label orang. Kedua adalah isu magnification and minimization. Apa itu magnification? Benda kecil tuan-tuan besar-besarkan. Contoh, nak suruh mak beli printer katakanlah. Tapi ialah printer tu mungkin benda besar, saya nak bagi contoh lain. Bangun pagi, Baim tadi nak jadi moderator, jerawat tu besar kat hidung. Call Cikgu Aim, Cikgu Aisyah, saya tak dapat jadi moderator. Kenapa? Ada jerawat kat hidung saya. Contoh. Jadi, Baim, kau telah besarkan benda yang kecil. Allah, ada jerawat sikit orang lelaki, baru nak nampak jantan sikit. Kelantan kata, hero sikit. Maksudnya tak ada apa pun. Aku tak tengok pun jerawat kita. Pasal filter ni sebab ada, kau filter. Lepas tu macam saya ni ada lighting kan. Tak nampak lah saya punya bintik-bintik ni kan. Tak heran pun. Kalau ada pun aku tak tengok pun kan. Okay, itu adalah magnification. Maknanya, kita membesarkan benda yang kecil. Kedua adalah minimization. Minimization ni mengecilkan benda yang besar. Tak apa, SPM lambat lagi bulan 3 kan. Kita tangguh tak apa. Homework yang cikgu bagi tu tak apa. Cikgu bukan ada kat depan kita pun. Cikgu tak dapat tengok homework kita siap ke tak. Kita take for granted. Kita minimization. Kita kecilkan benda yang besar.
Oh tak apa, tak pakai mask pun. COVID dah tak ada dah. Semua dah vaksin dah semua. Naik motor tak payah pakai helmet lah. Tak apa. Kepala kerah. Contoh. Jadi nak ceritanya, itu adalah minimization. Kita kecilkan benda yang besar. Okay. Kemudian ada satu lagi irrational thinking kita ataupun unhelpful thinking style kita adalah disqualifying the positive. Pelajar ni dia dapat straight A, ada satu B. Dia duduk meratap-ratap yang B tu. Dia duduk sedih yang B tu. Sedangkan 7-8 subjek lagi dia dah dapat A. So, bila you disqualifying your positive side tu, you akan lagi stress. So, cara pemikiran gitu akan menyebabkan anda lagi stress dan lagi stress. Seterusnya adalah jumping to the conclusion. Kadang-kadang kita buat conclusion kita sendiri. Kita buat conclusion awal. Dengan apa? Membaca minda. Oh, Cikgu Khadijah ni tak sebut nama saya dalam kelas. Mesti dia tak suka saya. Seseolah saya boleh membaca minda Cikgu Khadijah. Tak boleh baca. Kita jangan cepat jumping to the conclusion. Tapi macam mana cikgu nak sebut nama awak? Awak pun tak sebut nama cikgu. Dalam kelas awak diam bisu. Kan? Ni saya cakap hari tu kan. Kok lah musim cuti sekolah ni ada durian kat belakang rumah tu. Ada baki 2-3 biji. Cuba post kat cikgu tu sikit. Bagi kasih sayang kat cikgu. Cuba bagi kat cikgu Aim, cikgu Khadijah kan. Kan? Cikgu Khadijah kalau dapat durian agaknya makan ke simpan. Terus snap gambar masuk kat Facebook. Buat caption terus. Alhamdulillah student saya begini. Barulah seronok. Betul tak? Nak cakapnya. Kalau boleh dia tersimpan tak makan lagi supaya suami berkata ni student bagi ni. Bagi tahu jiran ni tadi student saya bagi ni durian ni. Nak ceritanya seronok bila budak bagi kasih sayang tu. Kan? Jadi itu adalah kita kata jumping to the conclusion. Pertama adalah mind reading. Kita macam seseorang boleh membaca minda orang. Pertama. Kedua adalah fortune telling, menjangkakan masa depan yang buruk. Di dalam kepala kita, kawan-kawan pergi beli luar negara, saya result tak bagus, mesti nanti saya tak dapat pergi overseas. Dah buat conclusion awal dah. Come on. Ni baru bulan lah 7. Kalaupun SPM anda teruk, masuk College of Professional Marah, dapat 3.9. Luar negara juga awak. Jangan cepat buat conclusion sebelum anda berusaha. Bila you start buat conclusion, you dah self-talk benda yang negatif pada diri you. It's unfair. Please. Kerana percaturan Allah tu sulit dan rahsia. Hanya dia yang tahu. Kita tak tahu. Dan bersangka baik insyaAllah. So bila kita ada semua this kind of negative automatic thoughts ataupun Baim sebut unhelpful thinking style is an achievement. Unhelpful thinking style tadi, dia akan kita kata menghantui diri kita dan kita kena cepat-cepat dispute. Dispute maknanya kita pertikaikan satu persatu. Contoh, Cikgu Khadijah tak sebut nama dalam kelas. Kita kata Cikgu Khadijah tak sayang kita. Kita cepat-cepat tanya diri kita, apa bukti yang menyatakan Cikgu Khadijah tak sayang aku? Adakah dengan Cikgu Khadijah tidak menyebut nama aku bermakna dia tidak menyayangi aku? Cepat-cepat kita persoalkan balik diri kita. Betul ke SPM ni lambat lagi bulan 3? Kalau aku berteruskan dengan gini, aku dapat result cemerlang ke tak? Pelajar cemerlang ni macam ni ke karakternya? You ask yourself back. Tanya balik diri kita. Pertikaikan balik benda pemikiran negatif kita. Saya ni tak pandai. Apa bukti yang menyatakan saya tak pandai? Dekat dinding mana dekat rumah saya ni tertulis perkataan saya tidak pandai? Dekat mana? Cik bukti. Kalau tak ada, jangan perasan. Jangan duduk gagah nak kata awak tak pandai. Kerana kepandaian semua tu datangnya dengan izin Allah. Dan kepandaian manusia ni berbeza-beza. Kok kita tak dapat bagus result subjek chemistry, kita kata kita tak pandai. Padahal yang lain kita pandai je. Sebab manusia tu dilahir dengan bakat dan potensi yang berbeza-beza. So, kesimpulan untuk soalan Baim tadi, yes, kita ada irrational thinking kita ada unhelpful thinking style kita, dan setiap kali dia datang, cepat-cepat dispute. Cepat-cepat pertikaikan. Perdebatkan. Supaya kita dapat balik betulkan emosi kita. So bila kita tukar cara kita berfikir, dia akan bertukar cara kita beremosi dan akhirnya bertukar cara kita bertingkah laku. Back to you Baim. Saya minta maaf panjang pula jawapan saya. Minta maaf Baim. Saya suka betul. Saya rasa doktor dah memang jelaskan dengan sangat baik. So ada 3 perkara yang saya belajar dekat sini walaupun ada banyak lagi sebenarnya. Pertamanya, kita jangan membandingkan diri kita dengan orang lain sebab masing-masing ada keistimewaan, kelebihan berbeza. Okey, kelemahan kita pun ada, masing-masing ada. So kita jangan membandingkan diri kita. Yang seterusnya kita kena, kita jangan membandingkan tu, kita kena bersyukur. Okey, kita kena bersyukur dengan apa yang kita ada supaya kita boleh berusaha lagi untuk pertamanya kita mensyukuri, memanfaatkan apa yang kelebihan yang Allah kurniakan kepada kita.
dan seterusnya untuk macam mana kita nak maju lagi dan menjadi manfaat kepada orang lain. Dan nombor yang seterusnya ketiga, kalau kita ada je negative thoughts yang ada dekat dalam kepala kita, okay, kita kena sentiasa cuba dispute ataupun pertikaikan. Okay, kenapa perkara tu, kenapa kita berfikir macam tu? Betul ke? Ada tak solid evidence yang membuatkan statement kita tu betul. So kita kena sentiasa pertikaikan. Okay, benda yang negatif lah. Kalau benda yang positif, keep it lah pada saya. Okay. Alright, so soalan terakhir lah doktor. Ini saya dah bahagian terakhir ni. Saya cakap betul. Okay, ni yang bahagian terakhir. Okay, bahagian terakhir lah. Okay, nasihat doktor kepada adik-adik kita di MRSM Kepala Batas ni untuk menghadapi cabaran-cabaran yang bakal mendatang. Sayu pula Pak Im kan di hujung-hujung nak landing ni kan. Rasa macam sekejap je kita cakap kan. Allahu Akbar. Okey, insya-Allah kita tak apa kita singkat tak apa, tapi dia padat dan persis, dan maksudnya pelajar dapat apa yang kita sampaikan. Para pelajar sekalian, saya pun mengingatkan diri saya, Pak Im, kita bangun pagi hari-hari cuba fikir apa manfaat yang kita boleh berikan pada orang. Selain daripada kita belajar, fikirkan apa manfaat yang kita boleh beri pada orang. Saya to be honest, saya rasa sekarang senang kita berbakti pada orang. Kalau kita ada laman sosial, kita post benda-benda yang positif, kita gunakan platform laman sosial untuk berikan manfaat pada orang. Orang baca, seorang dua baca post kita pun okey lah. Hari ni nak post orang yang tenang, orang yang menang. Nak post tu je hari ni. Katakanlah nak post kan. Tak apa. Ada 3 orang baca, okey dah orang like. Jangan tunggu orang like pun tak semestinya. Kita kan friend tak ramai orang tak like juga. Tapi kalau orang baca, seorang dua baca, okey. Hari ni benda tu yang saya nak memberi manfaat pada orang. Jadi fikirkan apa benda manfaat yang kita boleh berikan pada orang. Barulah kita rasa seronok. Bila kita banyak memberi, kita juga akan jadi seronok. Dan benda kebaikan dan nanti macam magnet kan, bila kita berbakti pada orang, orang juga berbakti kepada kita juga. Jadi kita pun jadi hidup tenang, kita membahagiakan orang, kita juga dapat mencuri kebahagiaan itu juga. Kita pun dapat rasa manisnya kebahagiaan. So at the end of our life, kita nak apa? Kita nak rasa ketenangan, kita nak rasa peace, kita nak husnul khatimah kan. Jadi sebenarnya bila kita berbakti kepada orang, barulah kita dapat ni. Okey, pelajar yang cemerlang, tak kira pelajar cemerlang tak cemerlang, semua pelajar cemerlang hari ni yang bersiaran langsung lebih kurang dalam 100 orang lebih ni. Kalau anda nak jadi pelajar cemerlang, anda ada sedikit ilmu, anda kena share dengan kawan-kawan. Bila anda share, mengajar kawan-kawan dan sebagainya, anda akan dapat perteguhkan lagi ilmu anda. Betul. Jadi ini adalah ciri pelajar cemerlang. Dia banyak memberi, aku dengar kata kau gini-gini, kau nak aku tolong ke untuk subjek AdMed ni, telefon kawan. Macam mana nak buat ni? Kita buat Zoom. Dalam tu kita buat gini live. 3 orang ni aku akan ajar korang. Aku memang terror bab bab circle ni. Nak ajar bab circle je. Hari ni kita nak fokus bab circle. Jadi kita pun ajar. Maknanya kita memberi kepada orang. Dan bila kita memberi pada orang, kita juga seseronok. Cuba tengok jiran-jiran kita yang tak mampu, kok kita boleh bagi makanan dan sebagainya. Ini benda-benda yang sepatut kita laksanakan dari semasa ke semasa. Dan insya-Allah bila kita beri kebahagiaan kepada orang, kita juga mendapat kebahagiaan tersebut. Ingat, hidup jangan sandar pada manusia. Saya ulang balik, kalau sandar pada manusia, manusia sifatnya tidak kekal. Manusia akan mati. Sandar pada pangkat akan hilang. Sandar kepada Allah, Allah kekal abadi. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Zul atas perkongsian yang sangat-sangat menarik. Sebelum saya tutup sesi kita, saya nak bagi ruanglah kepada adik-adik kita. Kalau ada soalan, walaupun saya tak nampak lagi soalan adik-adik kita ni, kan duk dengar je betul okey ke perkongsian kita ni kan. So ada tak soalan? Tak ada respon, kita pun tak tahu. Sebab kita pun tak sempat nak ajak. Tadi Pak Im. Kita ajak mula-mula je tadi. Itulah dia. Waalaikumsalam. Siapa tu? Cikgu Rozaidi. Weh, subhanallah. Subhanallah. Dr. Zul, boleh tekan sikit untuk anak-anak ini, mungkin sikit je lah tentang kepentingan co-curriculum untuk 10% ke UPU. Takut ni dah pertengahan tahun dah. Okey, baik. Sampai JSK depa juga selain akademik. Baik. So Cikgu Rozaidi sahabat saya, macam ni para pelajar kena ingat aktiviti co-curriculum ini adalah ruang untuk kita gilap potensi diri kita, dan juga adalah kemahiran insaniah. Cuba kita letak tepi dulu 10%. Okay, 10% tu penting tak apa, saya letak tepi dulu 10%. Saya nak tanya pelajar sekalian,
Kalau kita tak ada soft skill, kemahiran berkomunikasi, kita tidak ada kemahiran yang melengkapkan selain daripada pencapaian akademik, kita sebenarnya jadi tak lengkap, jadi kering, tak holistik. That's why kadang ada pelajar yang straight A+, attend interview. Saya biasa interview budak YTP dan budak-budak yang nak pergi overseas, saya memang panel tetap BBP. Dan saya dapat tengok sendiri, walaupun result bagus, tapi dia jadi kaku. Kenapa? Tidak ada kemahiran soft skill tu tak ada, kemahiran insaniah tu tak ada. Jadi dia tidak mampu, tak nampak interesting budak ni, rasa kering, rasa macam kontang, rasa macam budak ni result bagus, tapi bila dia cakap tu rasa macam tak ada content, cara penyampaian, cara pembawaan, personality tu tak tertonjol. Tidak ada X factor pada budak ni. So macam mana nak cari X factor ni adalah melalui pencapaian akademik. So kena bear in mind yang melalui pencapaian co-curriculum. So kena bear in mind yang co-curriculum tu sangat penting dan target untuk dapat 10% tu jangan minimization. Tadi kita sebut pasal minimization kan. Jangan take for granted kepada benda ni kerana benda tu adalah sangat penting untuk anda. For those yang ada isu dengan PA, JSK dan sebagainya, please contact your teachers untuk tambah baik you punya PA, JSK supaya you dapat result yang maksimum untuk memungkinkan atau melayakkan anda untuk masuk ke IPT dan sebagainya. Satu adalah isu masuk IPT, 10%. Yang paling penting adalah adalah anda kena bangunkan diri anda untuk menjadi seorang insan yang mampu lead yourself, lead diri sendiri dan juga lead others. Barulah kita jadi orang yang bersifat holistik dan ada X factor, ada benda yang unik mengenai diri kita. So nak cari unik ni, sebenarnya kita kena gila lah potensi kita. Kena gila lah potensi kita, lama-lama kita akan jadi orang yang kita kata versatile dalam pelbagai keadaan. Jatuh ke laut menjadi pulau, jatuh ke darat menjadi gunung. Okay, Zul. Assalamualaikum. Zul. Ustaz Mazul. Sangatlah. Ustaz Mazaki. Ya, saya. Zul. Nak bertanya Zul. Tengok muka Zul rindu. Ya, Ustaz. Okey, ni apa nama budak kita ni kan, dia ada masa bila dekat SPM ni dia kalau mengapai jadi stres. Jadi dua-dua nak fikirkan. Subjek yang nak pulun, mengapai pun nak pulun. Jadi macam mana cara kita nak adapt benda ni? Dia kadang-kadang kita suruh ngapai awal-awal dia relax. Bila kita 5 jadi kelut dah. Jadi panik lah dia. Macam tu. Situasi yang kita nampak macam ni rasanya berlaku di Ulul Albab ni. Wallahualam. Baim, Cik Ustaz Mazuki ni bos saya dulu kat Transkrian. Okey, Ustaz, terima kasih Ustaz. Okey, sebenarnya pelajar kena ubah cara berfikir. Mari kita tukar cara kita reset minda kita. Bila kita dalam keadaan kesibukan dan banyak task, patutnya kita menjadi individu yang lebih produktif. Kesibukan tu menyebabkan kita schedulekan masa kita susun balik masa kita dan kita akan tak ada masa untuk kita buang masa. Kita akan jadi orang yang produktif. Okey, ini berlaku pada diri saya. Bila saya tengah buat PhD, saya buat PhD part time dan saya bekerja dalam masa saya. Memang kehidupan saya kalut. Tapi kekalutan itu saya sangat appreciate. Tapi bila dah habis belajar ni, sebab tu kita kena terpaksa isi dengan benda-benda lain tu supaya kita kekal mood produktif tersebut. Jadi ini benda penting. So kena tukar cara berfikir. Sibuk adalah opportunity kita untuk jadi orang yang produktif. Maknanya sel-sel kita berhubung untuk selesaikan masalah. Yang Ustaz kata tadi, pasal ada pelajar yang tak tangguh untuk menghafal dan sebagainya, itu kira apa tu? Dalam irrational thinking, kita unhelpful thinking style apa Baim? Bertangguh tu apa benda? Kalau dalam unhelpful thinking style. Ustaz dengan huruf M tadi. Minimization. Exactly. Satu lagi. 5 star. Bagus. 3 star. 5 star. Minimization. Kita bila kita menangguh, kita minimization. Kita mengecikkan benda yang besar. Bila kita bertangguh-tangguh, dia akan terkumpul. Lama-lama tu yang akan jadi stres tu. Sekarang bila kita ada banyak sangat benda, kita pecahkan satu persatu. Ada partnya kita mana kita boleh selesai dulu. Ada kita selesai satu persatu. Kalau kita letak sebagai benda tu sebagai satu bakul, dia akan jadi stres. Tapi kalau dalam bakul besar, okey, ada banyak durian dalam bakul besar tu, musim durian kan. Asingkan ikut. Yang ni musangking, letak musangking. Yang ni kampung, letak kampung. Okey, nak selesai mana dulu? Okey, kita selesai yang mudah-mudah dululah. Selesai yang kampung dulu, makan yang kampung dulu. Dah kenyang sikit, makan yang musangking pula. Gitulah contohnya. Jadi, bila kita ada masalah, pada isu banyak dalam bakul tu, cerakinkan, pecah satu persatu. Buat senarai.
And then selesai satu persatu. Selalunya dari segi psikologi, kita cadangkan selesai yang mudah dahulu. Bila selesai yang mudah Baim, katakanlah hari ni Baim ada gini-gini, alhamdulillah selesai hari ni kerisauan saya kepada subjek fizik, topik, prinsip Bernoulli, saya berjaya selesaikan. Pergi kat kedai kat bawah tu, 7E ke, beli aiskrim pada pop satu. Raikan diri sendiri. Rasa macam, oh seronoknya tak. Kita jangan harapkan orang hargai kita. Kita hargai diri sendiri. Hari ni dapat menghafal Quran 5 page. Pergi kat bawah tu belilah pada pop satu. Inilah syabas, sebut kat bawah. Syabas Baim. Awak bagus. Tepuk bahu kita. Awak layak mendapat pada pop hari ni. Makan kat penjuru bilik mana-mana, makan. Macam tu. So kita rasa seronoklah dengan diri kita. Bila kita beri peneguhan pada diri kita, dia akan inspire kita untuk buat benda yang lebih baik. Makanya daripada Musang King, daripada Duyang Kampung sampai ke Musang King masalah kita tadi, insya-Allah kita dapat selesaikan dengan baik. Dah Baim. Oh, okey dah. Ingat nak doktor nak tambah ke apa? Betul, saya setujulah. Kita kena ambil peluang lah dari segi kesibukan kesulitan yang sekarang kita hadapi, jadikan ianya sebagai satu peluang. Okay? Turns it into opportunity. All those hurdles, challenges dan sebagainya, kita boleh ubahnya menjadi satu peluang untuk kita laksanakan, ubah apa yang kita nak ubah. Dan lagi satu saya sukalah apa yang doktor sebutkan tadi. Walaupun dalam kita belajar ni, adik-adik kita belajar ni PAJSK tu 10% je, tapi sebenarnya daripada 10% tu dah yang akan membina karakter kita, membina attitude kita yang sangat penting untuk alam pekerjaan. Kalau saya boleh sebut antara satu sebab kenapa banyak pengangguran graduan lepasan universiti adalah disebabkan attitude tu ada masalah. Dia tak reti nak communication skill dia out dan sebagainya, pembawakan diri dia ke dalam alam industri pekerjaan tu. So saya sebagai seorang yang aktif dengan kurikulum ni, saya sangat support lah benda tu. Okay, alright. So perkongsian doktor sangat saya rasa cover banyak perkara dan saya rasa saya tak nampak lagi soalan lain. Dia ada soalan lain ke? Baik. Doktor Zul, boleh tak saya nak minta doktor komen sikit lah, bagi apa yang nak hangatkan lagi, nak sentiasa memastikan pelajar ni sentiasa hangat lah untuk, maksudnya kan, okay, contoh doktor, hari ni kan dia orang dapat, kita situasi kita lah semua lah kan, kita dapat hari ni motivasi daripada doktor, tiba kan dia boleh tahan 2-3 hari je. Lepas tu kan lemau balik macam tu. Macam mana doktor nak sentiasa hangatkan kita punya diri kita ni, nak sentiasa hangatkan doktor? Maksudnya setiap okey, saya faham. Bila Ain sebut perkataan hangat tu, saya rasa macam lain pula maksud je. Tapi tak apa, saya faham lah maksud hangat tu macam mana. Okey. Baik, memang kita ni berbolak-balik hati kita. Hari ni dapat motivasi, kita rasa semangat. Lama-lama kita akan turun balik. That's why motivasi ni secara berterusan. Tapi jangan harapkan maktab aturkan untuk anda. Anda kena pandai sendiri aturkan. Okey. Nah, saya nak cerita Kak Baim, Ain dan sebagainya. Saya dulu first time pergi umrah tahun 2013. Adakah Ustaz Mazuki bersama dengan saya ke waktu tu? Saya rasa satu tim kot dengan Ustaz Mazuki. Ada. Ustaz Mazuki satu keluar. Waktu tu saya presiden kelab guru. Pergi dan waktu tu kawan-kawan ni bila habis dia tawaf, mereka menangis. Saya tak nangis. Saya pun tengok kawan kiri kan. Kenapa tak nangis ni? Saya panik. Kenapa saya tak nangis? Hati saya keras ke? Ni depan kampung ni kot. Tak nangis. Saya balik ke bilik hotel, letak tangan atas raya. Kenapa tak nangis tadi? Aku ni keras hati pun. Balik tu tak ada jawapan apa-apa kepada persoalan saya. Sampai ke Malaysia. Satu malam, saya ada tag kat rumah saya tengok tontonan YouTube. iKim, Radio iKim kan dia ada rakaman dekat YouTube. Ya Allah, saya dengar tu, ya Allah, betul-betul. Rupanya Allah bagi insight kat saya bila balik Malaysia. Saya kata, ya Allah, yang aku duk, soalan-soalan yang aku katakan tadi, yang aku tanyakan semasa kat Mekah tu rupanya terjawab pada malam ini. So, kita kena berhati-hati. Kalau kita nak sentiasa hati kita baik, saya rasa, dia berdasarkan ilmu yang saya adalah kan. Pertama, kena berhati-hati dengan apa yang kita tonton. Dengan apa yang kita baca dan apa yang kita saksikan. Dia amat mempengaruhi unconscious mind, minda bawah sedar kita.
hati kita jadi keras kadang-kadang. Macam mana kita nak dapatkan bahan-bahan motivasi macam ni? Itu yang saya sebut tadi, melalui YouTube. Sekarang mudah. Tuan-tuan, TikTok, cuba follow Ustaz Dasuki. Ustaz Dasuki tu bagus, setiap hari dia bagi motivasi. Kadang-kadang dia banyak buat live dekat TikTok. So sebenarnya, benda untuk kita dapat motivasi supaya maintain ni, jangan harapkan pihak maktab. Tuan-tuan boleh juga kita kata atur sendiri setiap hari supaya benda tu kekal. Dan macam Baim, kadang-kadang dalam slot kita ni Baim, macam slot rasmi pula kita ya. Kita selalu mempromosikan perkataan-perkataan, slogan kepada pelajar. Dan peganglah slogan tu. Hidup kalau sandar pada manusia mati, sandar pada pangkat hilang, sandar pada Allah kekal abadi, orang yang tenang, orang yang menang, bermesra dengan musibah. Tajuk pada hari sebenarnya, memanglah bahasa Inggeris orang putih. Asal dia Baim bermesra dengan musibah sebenarnya. Bermesra dengan musibah tu maknanya kita seronok sekali diuji. Kita rasa macam bila diuji tu Allah nak suruh kita dekat lagi dengan dia. Barulah kita rasa musibah tu sebagai satu benda yang perlu dimesrakan. Barulah kita rasa seronok hidup kita. Jadi balik pada soalan Cikgu Aim tadi, kalau nak maintain kena sentiasa ada bahan. Tetapi lagi bagus kalau ada individu yang sentiasa di belakang anda yang mendorong diri anda. Kadang cakap, mak bagi motivasi ke akak sikit, bagi motivasi ke abang sikit, bagi kata apa-apa. Mak boleh tak cerita kesusahan apa zaman sekolah dulu? Itu juga boleh jadi sumber kita. So sebenarnya untuk kita dapatkan motivasi, senang saja. Tak ada masalah. Anytime. Kita duduk kat luar koridor rumah kita, tengok pokok. Tanya diri kita, siapa yang buat pokok ni? Siapa yang buat pokok? Siapa yang buat pokok? Allah. Pokok warna apa? Masya Allah. Pokok warna apa? Coklat ada, hijau ada. Hijau. Selalunya warna hijau lah daun kan. Bila warna hijau, kita tengok warna hijau, kita rasa apa? Tenang ya aman. Tenang. So pokok tu siapa yang cipta? Allah yang cipta. So maknanya ketenangan tu daripada siapa? Allah. So maksudnya, semudah itu kita boleh dapat inspirasi. Kita tengok sekeliling kita, ya Allah hebatnya bangunan kita. Kita boleh je. Itu kita panggil mindfulness tu, maknanya kekal. Kita sentiasa gembira dalam hidup kita. Dan caranya adalah kita setiap hari memaknakan apa yang kita lihat. Memaknakan apa yang kita dengar dan memaknakan apa yang kita tonton dengan benda, dengan side yang sangat positif. Baim, kita dah lewat kena kesian kat budak-budak nak lunch. Saya dah kata dah, jangan main-main tau. Bila kita cakap kita lupa. Kesian Cikgu Khadijah nak masak. Lupa lapang dah Dr. Zul. You ada awesome lah. Okay, alright. So, aduh, dah pesan tadi. Okay, tak apa. Minta maaf Cikgu, minta maaf. Pelajar-pelajar Cikgu minta maaf. Nanti Cikgu panggil cakap lain. banyak. nanti panggil lain. Okay, so tadi perkataan yang sangat-sangat menarik ialah bermesra dengan musibah. Samalah antara maksud lain kepada tajuk kita hari ini, iaitu In Love with Challenges. So saya rasa itu kita kata menutup kita punya sesi kita. Maksudnya kita kena bermesralah dengan musibah. So semoga dengan perkongsian yang kita adakan pada hari ini dapat memberi manfaat kepada diri kita dan insya-Allah kepada orang-orang sekitar kita dan lainnya insya-Allah. Dan saya nak jemputlah Cikgu Khatijah untuk berikan sepatah dua kata. Terima kasih Baim. Terima kasih Assalamualaikum semua, Dr. Zul, Baim, Cikgu Noaim, Cikgu Aisyah, juga TP yang ada, KJ yang ada dan cikgu-cikgu yang ramai cikgu ni dalam ni. Cikgu yang termotivasi tak adalah. Adalah 2-3 orang. Baik, terima kasih juga pada anak-anak yang hadir pada pagi ni dan saya sendiri pun rasa sangat saya dapat ilmu baru lah. Sebenarnya kita tahu tapi kita tak amal. Okay, terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Dr. Zul yang selalu memberi inspirasi kepada anak-anak kita baik dalam penulisannya. Ikutlah dalam FB Dr. Zul sebab sangat memberi satu inspirasi pada kita. Jadi harap anak-anak semua akan selalu bermotivasi, motive and action. Maksudnya dia ada satu combination lah. Dan anak-anak semua selalulah move on the right track seperti mana yang Cikgu Zul, Dr. Zul ajar. Jadi insya-Allah kita akan berjaya. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Zul, unit bimbingan kaunseling dan juga yang hebat Cik Baim. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Okay, terima kasih. Jumpa lagi.
InsyaAllah. Terima kasih, Terima kasih Cikgu Cikgu. Siti Khatijah. Terima kasih saya nak ucapkan kepada Dr. Zul, Cikgu Siti Khatijah, Cikgu Nuraim dan semua cikgu-cikgu yang bersama-sama kita, dan yang utama yang kita raikan anak-anak pelajar kita, adik-adik saya semua kerana sudi bersama-sama dengan kita pada hari ini. So saya serahkan kembali kepada Cikgu Nuraim. Terima kasih Cikgu. Terima kasih Cikgu ucapkan kepada Dr. Zul, kepada Abang Baim dan kepada Cikgu Khatijah dan semua yang cikgu-cikgu yang ada dalam ni. Okey, sangat memberi manfaat bukan untuk cikgu juga, okey, untuk semua pelajar. So sentiasalah macam cikgu cakap tadi kan, sentiasa hangat dan kita mencari motivasi itu sentiasalah, okey. Okey, sebelum kita tamat, cikgu mohon untuk boleh semua kalau buka kamera untuk kita buat kenangan. Okey, mohon semua untuk buka kamera, kita buat kenangan dulu untuk hari ini. Okey, kalau dapat. Alhamdulillah ramai. Okey, Okay, semua on kamera. Okey. Cikgu Aisyah. Cikgu Aisyah on the way nak pergi PPV tu. InsyaAllah dapat vaksin hari ni ya. Okey, Cikgu Aisyah. Okey, mohon semua boleh lagi buka kamera kita ni Okey. Kita ada 4 page hari ni. So anda tidak tahu anda berada di page mana, tapi just standby saja. Okey, saya akan tangkapkan gambar. Okey, boleh tak on kamera? Adik-adik kita semua. Okey, kita bagi masa sikit. Mohon kerjasama untuk on kamera anda. Yes, ada lagi yang nak buka kamera tu. Okey. Alhamdulillah, okey buka lagi. Okey. Okey. Dr. Zul main makan durian. Oh, Ustaz. Ya Allah. Kat sini mahal, Ustaz. Saya jamu mai. Bila lah tu simpan lah no. Laminate dulu cikgu. Dr. Zul. Laminate. Okey, ada lagi ke? Kita nak buka kamera ni. Ya Allah. Baik. Dah boleh ke Cikgu Aim? Okey. Okey, senyum semua. Pace sini dulu. Okey, dah ambil. Okey, senyum semua. 1, 2, 3. Okey, sekejap push lagi pula. Okey, sekejap Okey, tak buka lah. Tak apa. Okey, Baim. Cikgu rasa sampai sini dulu. Terima kasih banyak-banyak semua. InsyaAllah ada rezeki kita bertemu lagi nanti. Okey, terima kasih banyak semua. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bain mai bola batal makan durian dengan InsyaAllah Ustaz. Cikgu. Mau sangking pada. Oh, InsyaAllah. Tunggu ni PKP ni center. Orang sebelah tak ingat. Orang sebelah. Jiran dia.